Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa kulluhu wa qulubuna biyadik. فإنما تقنو أنت اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم ربي زدنا علما والحمد لله رب العالمين. Enggak, tak boleh. Sambung Tanbihul Ghafilin Abu Lays As-Samarqandi. Dalam bab zalim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah berwasiat kepada seseorang. Awsan Nabi SAW rajulan bisalasin faqala Aqsiru zikral mauti yushghiluka amma siwa wa alaika bisyukri fa innahu ziyadatun fi ni'mah wa alaika bid-du'a fa innaka la tadri mata yastujabu laka wa anha an salas la tankus ahdan wa la tu'in ala naqdih wa iyyaka wal baghya fa inna man bughiya alaihi la yansurannahu Allah wa iyyaka wal makru fa innahu la yahyiqal makru sayyi'ul illa bi ahli. Perbanyakkan akan mengingati mati untuk melalaikan engkau dari lain-lainnya. Di antara tiga benda yang Nabi pesan kepada kita daripada Anas bin Malik, untuk kita lupa perkara-perkara yang lain, itu perkara-perkara yang boleh merosakkan kita dalam kehidupan di akhirat nanti, adalah sentiasa ingatkan mati. Bila kita ingat mati sentiasa dengan ingatkan mati berilmu. Ada orang ingat mati tak ada ilmu. Ingat mati, aku nak mati, tak guna aku hidup atas muka bumi ni kan. Aku mati je lah, susah lah macam ni, payah sangat biar aku mati. Itu benda orang yang tak ada ilmu. Kita ingat mati dengan ilmu. Itu kita ingati mati ni adalah dengan kita melaksanakan ibadah dengan banyak. Jadi banyak-banyak ingat mati ni, maknanya mati tu ada di hadapan kita. Ya, ada satu manusia pun yang boleh jamin dia boleh hidup dalam satu saat yang akan datang. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh jamin dia akan hidup satu saat yang akan datang. Semuanya atas pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dibanyakkan kita ingat mati. Sekarang ni pun kita kena ingat mati. Orang muda yang selalu ingat mati ni orang yang sentiasa Allah sayang. Antara orang muda dengan orang tua ingat mati ni, maknanya orang muda ni lebih lagi lah Allah sayang. Sebab apa? Dia muda, kuat, bertenaga, akal fikirannya cergas, banyak benda dia boleh lakukan. Tiba-tiba dia ingat mati, dia beramal ibadah, maka Allah lebih sayang daripada orang tua yang ingat mati. Kenapa? Sebab orang tua ni memang jelas lah, dia akan mula nak mati kan, baru nak pergi masjid. Kalau orang muda pergi masjid berjemaah dengan kuliah, itu luar biasa. Tapi kalau orang tua pergi masjid dengan kuliah ibadah, itu bukan luar biasa. Itu perkara biasa sahaja. Sebab dia dah tahu dah, dia dah habis-habis umur, dia nak buat ibadah. Tapi orang muda ini jauh. Dia mengingat mati ni mestilah bermula daripada kita ajar, kita didik diri kita daripada kecil. Sentiasa ingat mati, kerana kita boleh mati bila-bila masa sahaja. Kematian tak tangguh. Malaikat Israel ni tak tunggu-tunggu dah.
sampai masa dia akan cabut nyawa kita. Dia akan cabut nyawa. Jadi kita nak lari kat mana? Duduk di mana? Nak menyorok dekat mana? Dia tak kira tempat, tak kira masa. Di mana sekalipun, berapa ratus ribu orang sekalipun boleh dicabut dalam satu-satu masa. Ini Allah berikan tugasan kepada malaikat Israel alaihi salam. Jadi kalau kita ingat mati sentiasa, iaitu aghsiru zikrul maut, sentiasalah kita ingat tentang kematian, maka kita akan melalaikan benda-benda yang lain, maka kita tidak akan ingat dunia. Maknanya kalau kita kerja dunia, kita buat kerja, kalau aku duk kerja sangat dunia ni, nanti kalau mati tak sebab ibadah, maka dia ingat balik, dia buat ibadah. Zikir ni mana dia buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan duduk berzikir, bukan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Itu antaranya. Tapi banyak lagi. Maksud zikir ni adalah dia ingat dalam semua benda adalah hak Allah. Dia buat kerja. Kenapa? Sebab Allah yang suruh buat kerja. Allah yang suruh buat. Buat ikhlas kerana Allah. Datangnya sifat-sifat mahmudah. Buang sifat-sifat mazmumah. Buat perkara-perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tadi dia tak suka pada diri dia, pada pendapat dia, pada pandangan dia, tetapi bila dia lihat kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadanya, maka dia hilangkan benda pada sifat pada dirinya tadi tu yang dia tak suka. Sebab kita punya tak suka ni belum tentu lagi benda itu bagus bagi kita dan baik di sisi Allah. Kadang-kadang kita rasa tak suka, tidak begitu. Mana ada benda yang kita rasa suka, tapi belum tentu lagi baik dan bagus di sisi kita dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kena ingat sentiasa, gerak kerja kita, makan kita, minum kita, menuntut ilmu kita, ibadah kita, bergaul kita, muamalah kita, semua sekali lah. Itu maknanya kita dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetaplah bersyukur, sebab syukur itu menambah nikmat. Yang pertama, ingat mati sentiasa, iaitu dengan membanyakkan zikir dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ni, kita kena bersyukur. Kerana nikmat syukur itu menambah nikmat. Kita syukur, makin kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat ni kan tambah duit. Kan? Kita duk berasa, kita duk bagi sedekah RM10, kita akan dapat RM100. Ya, Allah boleh bagi. Tetapi adakah Allah akan bagi bagian itu saja semata-mata? Tidak. Dan Allah boleh bagi berbagai-bagai cara. Dengan berbagai-bagai bentuk mengikut keimanan, kepercayaan seseorang. Jadi maknanya nikmat yang Allah akan tambah dengan apa yang dia nak bagi. Mungkin nikmat umur yang panjang dengan melakukan ibadah. Mungkin nikmat kawan-kawan yang baik. Mungkin nikmat kita boleh menuntut ilmu. Duduk lama daripada orang lain. Orang lain payah nak menuntut ilmu. Tak boleh duduk lama-lama. Ada halangan itu ini. Berbagai-bagai halangan. Tapi kita boleh. Kita ada halangan juga. Tapi kita boleh lepasi halangan itu. Macam orang duduk berlari lah. Duduk lomba olahraga. Ada lompat pagar. Lompat pagar. Orang panggil apa lompat pagar? Yang berlari. Ada orang lepas, ada orang tak lepas. Hak nu tinggi ke main, ni mesti lepas. Ni kaki jenjang sungguh ni lari. Tapi tak lepas. Hak ni kaki pendek. Payah je ni. Macam mana pula jadi. Boleh orang kata mewakili negara kaki pendek ni nak lompat pagar macam mana ni. Dia tak tahu waktu dia kecil-kecil dulu lompat pagar selalu. Sekolah menengah dia lompat pagar. Menang dia. Itu. Jadi maknanya nikmat ni Allah beri bukannya atas dasar yang kita duk berasa-berasa. Atau duk berasa kita kata, oh ni nikmat. Tidak. Nikmat Allah Ta'ala bagi ni kita kadang-kadang sedar, kadang-kadang banyak yang kita tak sedar. Ini yang Allah berikan pada kita. Kita duduk dalam pagi ni nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana kita tahu. Orang yang mengajak pun, ustaz duk mengajak pun, kita bukan tahu Allah yang bagi. Kalau berasa dia tak bagi, dia boleh buat saja, apa-apa saja. Malah ke, ngantuk ke, tidur ke, ada kerja lain ke, macam-macam Allah Ta'ala boleh bagi pada kita, sakit ke. Tapi ini nikmat. Allah akan tambah nikmat kita. Nikmat yang kita tak faham, kita jadi faham. Nikmat ilmu yang kita tak jelas, kita jadi jelas. Ilmu ni maha luas. Sampai mati pun kita tak habis mengaji. Sampai bila-bila pun tak habis mengaji. Kalau hidup balik 18 kali pun takkan habis mengaji ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu yang kita dah ngaji belum tentu kita habis ngaji. Ilmu yang kita tak ngaji memang takkan dapat. Ilmu yang kita dah ngaji belum tentu habis kita ngaji. Hampa cari jawapan dia sendiri. Tapi itu kita kena pegang. Kalau orang tanya kenapa hang duk dengar benda yang sama, jawapannya sebab ilmu yang aku ngaji pun aku tak habis ngaji lagi. Itu jawapan dia. Ni jawapan orang yang nak jaga diri dia. Ni tidak. Aku dah dengar dah ilmu ni. Itu dengan ustaz ni dia ulang benda yang sama tiap tahun dah. Tak mau aku lah. Aku duduk rumah tu ni tak mau dengar.
Ilmu ni aku tahu dah. Ini aku faham sangat dah. Daripada umur kecil lagi aku duduk ngaji. Ni orang yang sombong. Orang yang tak ada barakah dalam ilmunya. Orang yang ilmunya barakah dalam hidupnya. Ilmu yang dia duduk belajar, ilmu yang dia duduk amal tu dapat barakah. Dia akan kata apa? Ilmu ni memang aku ngaji dah, tapi aku tak habis lagi ngaji ilmu tu. Itu. Faham dah bab wuduk. Duk ngapal lah. Dia ngajar orang dalam bab wuduk. Memang bab wuduk dia tahu dah. Kira masalah furuk. Dalam bab wuduk dia tahu dah. Ada yang ngaji lagi. Bab wuduk. Kerana apa? Ilmu yang aku ngaji pun aku tak habis ngaji lagi. Macam mana nak kata aku ni pandai? Begitu. Jadi nikmat Allah dia bertambah. Dengan apa? Pemudahkan kita melaksanakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah nak. Allah bagikan lagi kita buat kerja dia. Allah bagikan lagi. Macam kita tengoklah. Duduk kat office, duduk kat dalam kantor, duduk kat mana company. Dia takkan bagi kerja pada orang yang bagi kerja satu, tak siap-siap kerja tu. Due date-nya sepatutnya seminggu. Kamu kena hantar due date ni seminggu. Pergi siasat benda ni. 2 bulan tak habis-habis lagi. Orang takkan bagi dah kerja pada tu. Bos takkan bagi dah. Apa aku bagi kata kerja hak dulu pun tak habis. Nak bagi kerja yang baru. Lagi dah tak siap. Jadi dia akan cari orang mana. Hak yang kata due date-nya 2 hari pada seminggu, 2 hari siap. Dia bos akan bagi pada dia lagi. Bagi pada lagi. Sebab melaksanakan tugasan yang begitu tepat masanya, bahkan cepat dan elok. Adakah waktu kita buat tugasan yang diberikan oleh bos kita itu, kita jadi mudah? Tidak. Kita kena bergerak, kita kena kaji, kita kena selidik apa masalah, ikut dia punya bidang masing-masing. Payah. Kadang-kadang kita dapat jawapan awal. Kadang bos kata, selalunya 2-3 hari anda siap dah. Ni sudah dekat seminggu tak siap lagi. Bos ni payah sikit ni. Saya kena tengok lebih dalam lagi benda ni. Kadang payah. Tapi dia boleh melaksanakan kerja. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih lagi lah Allah pada manusia. Manusia ni sebagai ibrah nak lihat pandangan supaya kita faham. Bukan sama macam Allah, tapi Allah nak bagi kita faham kerana kita manusia. Aku utuskan Rasul itu daripada kalangan kamu supaya kamu faham dia. Kamu jelas apa dia cakap. Kalau hantar daripada malaikat, macam mana kita nak faham? Kita nampak pun tak. Kalau hantar daripada kalangan jin, lagilah kita tak tahu. Rupa pula kita takut. Sebut jin lari dah. Dia Allah kata apa? Aku hantar di kalangan aku, apa kamu sendiri, iaitu manusia. Yang boleh cakapnya, ada tangannya, ada mula, ada telinga sama macam kamu, keturunan kamu sendiri. Jadi apa lagi masalah? Ikutlah. Kita Allah bagi pada kita. Bila Allah nak jadikan kita ni baik, Allah berikan kita tugasan lagi. Allah nak bagi kita bonus, Allah bagi tugasan pada kita lagi. Mana bonus yang Allah bagi ni, ujian yang Allah beriku nak tingkatkan keimanan. Itu yang namanya, jangan kamu kata kamu beriman selagi kamu tidak diberi tugasan, tidak diberi ujian. Maka kita nak tingkatkan. Di bos kan tengok juga. Dia akan pressure dia setiap akhir tahun. Okey, aku nak pressure kamu. Berapa bonus yang kamu boleh dapat? Pressure ni datang panggil duduk depan. 2-3 orang bos duduk meeting, tengok datang seorang pekerja. Okey, tengok bagaimana dia tanya kerja. Okey, dia ni bagus apa semua. Jadi dia jawab pun okey. Maka dia punya bonus tahun ini 4 bulan. Tahun ni naik. Sentiasa naik. Tapi yang buat kerja tak siap tadi tu, yang lambat apa semua, kata bonus kamu sama macam tu lepas juga. Setengah bulan saja. Gitulah keadaan-keadaannya. Jadi kita ni ada ibrah dalam kehidupan manusia, itulah ibrah melihat apa yang Allah nak bagi. Tapi adakah sama yang Allah bagi pada kita? Tidak sama sekali. Sama maha besar, maha hebat. Tapi Allah nak tunjuk pada kita supaya kita faham. Kita nak jelas benda itu bagaimana bentuk. Sebab tu kita hidup atas muka bumi sama-sama dengan orang. Allah tak kita duduk kat Marikh, duduk dengan planet, dengan alien. Tak ada kat sana. Ini kehidupan. Supaya kita faham nikmat Allah nak bagi dan tambah pada kita. Jadi kita kena rajin bersyukur. Rajin bersyukur ni maksudnya apa? Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dan selalu berdoa sebab engkau tidak mengetahui bilakah diterima doamu. Kita kena rajin doa. Doa berapa kali? Satu-satu hajat kita nak, satu-satu benda yang kita nak, satu benda yang kita nak nak ambil, nak dapat, berapa kali doa? Setiap masa, setiap hari. Doa. Berdoa. Kalau kita pergi minta dengan orang akan jadi rimah. Jadi serabut kepala. Pusing perut-perut ni kata, aduh muka hang lagi. Orang duk minta benda yang sama, anda minta sama jadi serabut. Kita pun serabut. Benda yang sama, duk minta benda yang sama. Tu orang, makhluk. Tapi Allah ni dia berbeza.
Kita kena faham sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni mana dia berkehendak, dia suka orang yang datang pada dia. Dia suka makhluknya, hamba-hambanya pergi pada dia. Bila pergi makin dia sayang, bila pergi makin dia sayang. Kita bila mai pada kita ni kadang sayang, kadang serabut banyak sangat kerja dia ni itu. Bagi-bagi juga tapi bagi jenis bagi nafsu namanya, bersifat nafsu. Payah hang ni ambil gitu. Nafsu pun jenis perangai gitu. Payah sangat tak apa aku patuh tu. Ini nafsu. Patuh dalam keadaan yang jenis tak suka. Jadi kita ni duduk dalam keadaan orang-orang yang bersyukur dan juga orang yang sentiasa berdoa. Minta, Allah aku nak ngapa, ya Allah aku nak ngaji, aku nak faham, bagi faham, ya Allah aku nak ngaji, nak faham, ya Allah. Berapa lama lagi kita, ya Allah selama mana boleh kau bagi duduk sini, duduk lama supaya aku lebih lagi ngaji. Minta dengan Allah. Bukan minta dengan mak, bukan minta dengan guru. Guru tak boleh bagi apa-apa kata, tolong tak. Minta dengan Allah dahulu. Manusia tak boleh apa-apa lagi. Minta dengan Allah. Allah ada dengan kita sentiasa. Minta dengan dia. Dia akan bantu. Bagaimana cara Allah Ta'ala bantu? Hak dia. Dia punya kerja lah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dan aku melarang kamu dengan 3 perkara. Kata Nabi, 3 benda. Yang tadi Nabi suruh buat. Kita ingat mati, bersyukur dan sentiasa berdoa. Doa benda yang sama banyak kali pun tak apa. Sampai habis hayat kita doa benda yang sama pun tak ada masalah. Dan 3 benda ni yang kita buat, kata Nabi SAW. Jangan menyalahi janji. Apa yang kita dah janji, kita ikut. Masa waktu dulu nak main mengaji, buat janji, ikut janji tu. Dah bai'ah, ikut. Janganlah. Sebab langgar bai'ah, rosak anak, rosak keluarga. Habis, tak ada guna pakai. Ikut. Janji apa saja yang kita janjikan. Janji nak pergi kenduri rumah orang, nak pergi. Mai esok kenduri aku buat sikit ni kesyukuran. Kenapa ni? Anak aku ni dapat masuk universiti. Kita janji, okey aku mai tak apa, aku sebelah. Nak pergi. Kena pergi. Wajib pergi. Jangan kita mungkir janji. Janji dengan orang, janji dengan diri sendiri, janji dengan Allah betah lagi. Jadi kita kena tepati janji, jangan menyalahi janji. Dan jangan bantu orang yang menyalahi janji. Jangan duk bantu orang yang menyalahi janji, tak payah. Orang yang tak tepati jangan duk bantu dia. Kerana Allah tak bantu dia, jadi kita pun nak bantu dia. Yang kedua, jangan buat zalim. Anaya pada orang lain. Jangan buat benda yang zalim, benda yang tidak kena pada tempatnya. Sebab orang yang dianiaya pasti akan dibantu oleh Allah. Kerana orang yang dianiaya ni bila dia berdoa terus mustajab. Tak ada hijab doa dia. Dia orang doa-doa yang dianiaya, dizalimi, dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi manusia yang menzalimi orang. Wa na'udzubillah min zalik. Dan hati-hati dari tipu daya. Maka sebab tipuan itu hanya akan terkena pada orang yang berbuat. Dia duk berasa dia buat tipu daya, tapi sebenarnya orang yang melakukan tipu daya itu dialah yang akan terkena. Macam mana kaum-kaum kafir Quraisy, ya Allah berikan amaran tipu daya mereka itu akan kembali pada mereka balik. Akan menjadikan satu azab kepada mereka balik. Jangan kita jadi orang yang suka menipu. Kerana kalau kita buat tipu daya, kembali pada kita. Takkan selamat orang yang menipu daya ini. Orang yang ditipu akan Allah beri perlindungan. Akan Allah beri kebaikan kepada mereka. Dia dah kena tipu, Allah lindung macam mana? Kita tak tahu Allah lindung macam mana. Pandangan mata kasar kita, orang duk kena tipu ni macam kita nampak rugi. Kan dia kena tipu je saja ni. Dia tak tahu bagaimana rojak dia kepada Allah. Itu yang lebih besar. Rojak dia kepada Allah, iaitu pengharapan dia kepada Allah. Kena pengharapan dia antara 2 benda besar, iaitu takwa dan pengharapan. Khauf tadi itu dan juga rojak. Khauf wa rojak. Itu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kepada Allah dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takut dengan manusia. Aku takut nanti kena tipu dengan dia, takut kena tipu dengan manusia. Siapa manusia yang boleh menipu manusia? Tak ada. Melainkan Allah memberikan keizinan kepada manusia itu menerima tipuan dan boleh menipu. Ini yang perlu kita jelas dan faham. Tapi adakah kita perlu berhati-hati? Itu sifat yang perlu kita kena ada. Berhati-hati. Sir wa hazar. Rahsia. Dan kena hati-hati. Kena jaga elok-elok. Itu antara sifat kasar. Iaitu berusaha. Ini antara tuntutan Allah.
dia ada related antara satu sama lain. Orang berilmu dia mudah faham. Orang tak ada ilmu dia mula pening. Itu kita kena menuntut ilmu. Ni jangan buat tipu daya. Tipu daya itu kembali pada orang yang menipu daya. Mansur dari Mujahid dari Yazid bin Samurah berkata, sesungguhnya di neraka Jahanam ada lubang-lubang bagaikan yang di tepi laut, di tepi lut. Tepi laut ni. Tepi laut juga. Berisi ular-ular sebesar unta dan kala-kala, itu kala jengking sebesar keldai. Maka apabila orang-orang menjerit minta keringanan, dianjurkan mereka supaya keluar ke tepi. Dan bila keluar segera disambut oleh ular dan kala-kala yang mengoyak-ngoyak muka dan bibir mereka, sehingga mereka lari kembali ke dalam api neraka. Dan di sana mereka berasa seperti kudis yang sangat gatal. Maka mereka korek kulit mereka sehingga kelihatan tulangnya. Kemudian ditanya, "Ya fulan, apakah engkau merasakan terganggu oleh sakit ini?" Jawabnya, "Ya." Lalu diberitahu bahawa itu sebagai pembalasanmu ketika mengganggu seorang mukmin. Dan itulah disebut dalam ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun." Kami tambahkan kepada mereka seksa di atas seksa kerana mereka telah berbuat kesusahan. Surah An-Nahl ayat ke-88. Buat kefasadan, buat benda yang tak elok, iaitu orang yang zalim. Apa azab orang yang zalim ini? Mereka ni duduk dalam lubang-lubang dalam api neraka. Dalam neraka Jahanam tu ada lubang-lubang. Duduk dalam lubang tu. Macam kita pergi pantai ada lubang-lubang ketam. Duduk dalam lubang. Bila kena azab dalam api neraka dah. Neraka bukan neraka biasa. Orang yang zalim neraka Jahanam. Bersama dengan Qarun, sama dengan Haman, nama Fir'aun, dengan Iblis. Duduk dalam tu. Mereka ini diazab dalam neraka Jahanam. Dalam neraka Jahanam ada lubang, diseksa dalam lubang tu. Diseksa yang begitu dahsyat dalam lubang. Dan mereka nak lari daripada lubang tu, keluar dari lubang. Bila keluar daripada lubang, tengok-tengok ada apa? Ada ular sebesar leher unta. Ada kalajengking sebesar keldai. Duk mana dia keluar, habis. Dia gigitnya, dia raut ni kepala orang tu, dia kepit, macam-macam buat. Sampai rebeh muka, sampai tercabut kulit. Dia tengok ada azab yang lebih besar. Mana dalam neraka dah azab dah. Lepas tu ada lubang, kena azab lagi. Keluar lubang, ada kena azab pula dengan haiwan. Ular dengan kalajengking. Lepas tu masuk pula belik dalam lubang, tumbuh pula kudis-kudis dekat badan dia, garu, duk congkil kudis sampai masuk. Hingga terasa azab, dia sendiri congkil. Bila ditanya berapa rasa azab, rasa sakit tak? Ya, kami amat terasa azab dan sakit. Ni yang Allah sebut, zidnahum. Kami tambahkan pada mereka tu azaban. Azab. Azab dalam azab, dalam azab. Azab macam mana? Fauqa azabi. Di dalamnya itu azab bimakanu yufsidun, bila buat benda yang zalim, benda yang fasad, benda yang tak baik. Itu mana azab dia adalah azab ke atas azab. Wa na'udzu min zalik, ni orang yang zalim. Jadi kita jangan, Allah lindung kita daripada perkara ni. Atas muka bumi seronok buat zalim pada orang, buat zalim pada manusia, buat zalim pada haiwan, buat zalim pada makhluk. Tapi ingat, duduk dekat padang mahsyar, masuklah api neraka, nak duduk kat mana kita? Terjun kat mana kita? Hari ni bolehlah mewah, megah. Sampai masa nanti duduk, tak siapa boleh bantu dia. Mainlah dengan ular dengan kalajengking tu. Sampai bila? Kalau dia ada iman, dia selamatlah. Dikeluarkan oleh Allah, masuk dalam syurga balik lepas habis azab. Kalau dia tak ada iman, sampai bila-bila. Kita atas muka bumi ni pun tak sampai bila-bila pun, sekejap saja. Tu pun berasa dah macam-macam susah payah. Jadi ingat, kita duk ngaji, kita duk faham dan kita nak amal. Ini kena tahu, kena pegang sampai mati. Ingat sampai bila-bila. Kerana orang yang zalim itu banyak sangat di akhir zaman ini. Kadang-kadang kita pun tak sedar yang kita ni termasuk dalam kelompok orang yang zalim. Kadang-kadang kita tak sedar. Sebab tu kita kena rajin-rajin sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin-rajin menuntut ilmu, rajin-rajin faham, rajin-rajin baca balik apa yang kita ngaji.
Jangan ngaji hari ni betul tak tengok balik, tak baca balik, tak guna. Satu ilmu yang kita ngaji kena ulang kurang-kurang 1000 kali. Kurang. Berapa banyak kita nak kena ulang? Hari-hari sampai mati. Itu ilmu. Kalau tak ulang, lepas sudah tu kita tak akan ingat. Lupa habis. Itu. Dan kita tahulah, ilmu ni banyak. Ilmu buka pintu rumah. Kenapa orang buat rumah ada pintu? Sampai 2 pintu. Tak ada kedua pintu pun dia ada tingkap dia. Ada tingkap, ada pintu. Kenapa? Kerana laluan angin. Itu ilmu. Kalau ada pintu 2 tapi buka 1 pintu, kamu takkan dapat angin. Nak dapat angin macam mana? Bila angin masuk, mana dia tersekat, tak ada lubang nak keluar. Ini orang kata buka 1 pintu, tutup 1 pintu. Kan? Lagi angin tak masuk. Angin ni dia akan masuk bila mana ada 2 lubang. Baru dia lepas masuk. Dan kita akan berasa. Sebab tu kena buka 1 pintu, baru angin masuk. Kalau buka 1 pintu, tak buka 1 pintu lagi yang satu belah bertentangan ataupun kita panggil sistem zigzag tadi itu, maka kita takkan dapat angin. Bukan guna kipas. Kipas tu lain. Kipas tu mengambil angin tu kurung. Tak ada manfaat mana. Sejuk situ je lah. Tapi sejuknya sejuk kering. Sejuk yang kering yang sederhana. Sebab tubuh badan manusia ni ada sejuk, ada panas. Jadi kita tengok, itu sistem yang Allah jadikan. Semuanya menandakan ilmu. Tambah ilmu-ilmu yang nak lindung kita daripada azab api neraka lebih penting. Ni nak lindung kita daripada panas dalam rumah, kena ada angin. Buka semua tingkap. Tambah ilmu-ilmu yang nak lindung kita daripada azab api neraka Allah, lagilah kita kena faham. Umar radhiyallahu anhu berkata, cukup bagi seorang tersesat jika ia melakukan 3 macam. Dia jadi sesat bila ada 3 benda ni. Jadi sesat apa? Sesat amal ibadah, sesat dia punya pahala, sesat dia punya jalan nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sesat untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau dia ada benda ni, iaitu mencela perbuatan orang padahal dia berbuat seperti itu. Dia duk cela orang padahal dia pun sama. Orang ni tak tepati janji, dia pun sama 2 kali 5. Ni jenis cela orang yang tak sedar diri. Jenis orang panggil apa lah? Tak sedar diri yang panggil apa? Mengata ke orang dia sendiri. Ketuk dulang paku serapih. Mengata orang dia pun lebih lagi pada tu. Ni orang tua-tua sebut. Tengok perangai. Jadi orang yang duk mengata orang pada dia tu sama juga. Sama. Orang duk kata jangan membazir, dia pun membazir lebih kurang. Ni jenis spesies. Tok Guru rajin sebut, kata aku membazir sibuk. Kalau hang membazir aku membazir, dua-dua diam dah. Itu. Duk kata orang buat apa? Sebab ni saya normal larang kata. Duk kata ke orang membazir, dia pun membazir lebih daripada orang. Dia jangan duk kata ke orang. Dia ni tak nampak, cari kepada kain yang terkoyak. Bila nampak punggung, kain ke orang tu tak nampak punggung, cuma nampak bayang. Dia punya sibuk bising. Sebab nak menutup aib pada dia, cari orang lain pula. Ini perangai orang yang suka cari orang lain sebab nak tutup aib. Orang yang duk mencari aib orang lain ni, orang duk cerita aib cerita orang lain ni, buat fitnah ni, sebab diri dia begitu lebih teruk pada tu. Ni kebiasaan, ni sifat. Tengok psikologi manusia, begitu keadaan dia. Itu yang pertama. Jangan duk cari, jangan duk mencela orang padahal kita pun ada juga benda tu. Lepas tu kita tegur dari kita, masa yang sama kita bantu tegur orang lain. Itu baru bagus. Nasihat. Lihat diri kita dulu, ubah, maka kita pun bernasihat pada orang lain nak ubah. Dan melihat kesalahan orang lain dan tidak melihat pada kesalahan diri sendiri. Lebih kurang juga. Salah diri sendiri, tak nampak. Salah orang, laju. Dia buat tak kena, tak nampak. Orang lain tak buat tak kena, Allahu Akbar. Dia tu, barisan hadapan. Viral satu dunia. Nak bagi tahu, aku yang lebih tahu dulu. Aku dapat berita ni tahu dulu. Jenis manusia ni dia nak cari apa? Nak cari dia lebih dulu tahu. Dia lebih dulu viral. Dia lebih dulu yang share. Dia yang lebih dulu dapat maklumat. Patutnya kita ni kejap, dia lebih dulu duduk depan masjid. Dia lebih dulu menuntut ilmu. Dia lebih dulu faham. Tak lain. Ini perangai orang akhir zaman, namanya fitnah akhir zaman. Rosak hari ni. Jangan kita duduk tengok
Orang tu salah, lupa diri sendiri. Kan? Sebut, kan? Kita tangani rasuah, dia diri rasuah yang banyak tak kira lagi. Ada nampak ke orang lain yang rasuah banyak. Duk kira orang lain yang salah buat kerja. Padahal dia lebih teruk lagi. Kan? Ini tak sedap ke diri. Sayyidina Umar sebut awal-awal pada kita dah. Ada orang macam ni? Ada. Nampak. Kan? Kita boleh sebut nama siapa-siapa dia. Kan? Tapi jenis orang kadang-kadang hati zulumat, gelap, dia takkan terima. Dia kata hak tu betul. Kan? Hak ni salah. Sebab apa? Zulumat, gelap. Jadi kita kena hati-hati. Kita cakap orang tak suka, biarlah. Kenapa kita nak cari suka orang? Kita cari suka Allah. Bila kita cari suka Allah, maka Allah memberikan orang-orang yang berhak menyukai kita. Siapa yang orang yang berhak menyukai kita? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah menyukai kita, mana kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Ini kebaikan. Sebab tu kena cari suka Allah dulu, bukan cari suka manusia. Kalau orang tak suka kita macam mana? Tak. Bila kita suka Allah, kita dapat semua. Tapi bila suka manusia, Allah kita mendapat laknat dia. Wa na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, dan mengganggu kawannya dengan perbuatan yang tidak penting baginya. Duk ganggu orang tak tentu pasal, duk ganggu kerja orang tak tentu pasal. Tak ada apa-apa kepentingan, saja nak ganggu saja. Jenis perangai nak mengganggu orang, kerja orang, amanah orang, gerak kerja orang. Orang duk ceramah elok, duk ganggu. Kata macam-macam, hak ni tak betul. Orang duk sampaikan dakwah, duk ganggu. Orang duk tolong orang, duk ganggu. Jenis tak boleh tengok. Jenis tak senang duduk. Ni duk ganggu kehidupan manusia. Orang yang buat baik, orang yang buat benda soleh, mengganggu kawannya dengan perbuatan yang tidak penting bagi. Sama juga benda kecil, duk ganggu kawan, duk mengaji, duk ganggu. Tarik-tarik rambut, tutup lampu. Ni orang duk tolak, dia duk ganggu, ajak pergi buat itu, buat ini. Ni antaranya juga. Rasulullah SAW bersabda, Yunadi munadin min tahti arsy yaumal qiyamah ya ummata Muhammadin makana li qibalakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyati tabi'atu fatawahabuha wadkhulul jannah bi rahmati. Akan ada seruan dari bawah arasy pada hari kiamat. Kiamat nanti akan ada satu seruan daripada bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy Allah ni besarlah. Ada kursi, ada arasy, dan ada alam-alam yang lain. Alam satu, tapi dalam alam tu ada berbagai-bagai lagi ciptaan yang maha hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada satu seruan, satu panggilan, satu laungan yang dikelui daripada bawah arasy. Hai umat manusia, hai umat Muhammad. Ni, wahai umat Muhammad, dosa-dosa yang kamu lakukan langsung terhadap aku, maka aku maafkan. Kita berdosa dengan Allah ni, kita minta ampun, Allah maafkan. Direct terus Allah maafkan. Bila kita minta ampun dengan Allah, wa amal ibadah, Allah ampunkan. Allah kata apa? Direct terus. Kalau kamu buat dosa dengan aku, kamu minta ampun, aku ampunkan. Tak ada masalah. Dan sisa dari tuntutan yang di antara kamu, hendaklah kamu saling bermaafan. Tapi antara kamu dengan manusia, hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu kena jumpa antara satu sama lain. Kena minta maaf, kena tak halal apa semua dengan manusia. Kemudian kamu masuk syurga dengan rahmatku. Jadi kena bermaaf-maafan, kena tuntut antara satu sama lain. Ada hutang, kena minta hutang dia, kena minta halal, macam-macam. Itu hubungan dengan manusia. Muamalah dengan manusia ni kita tak selesai. Hubungan dengan Allah kita minta ampun selesai. Tapi dengan manusia kita punya dosa kena pergi cari dia. Minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia, minta halal dengan dia. Barulah Allah kata masuk syurga. Dan Allah letak kat situ, Nabi sebut apa? Wadkhulu jannati bi rahmati. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah. Kerana belum tentu lagi kita punya pahala boleh menentukan kita masuk syurga. Sebab pahala kita ni dengan dosa kadang-kadang banyak dosa lagi. Tapi sebabkan kita patuh perintah Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Perakhirannya bagaimana, itulah Allah melihat. Dan atas kasih sayang Allah dengan syafaat-syafaat yang Allah berikan kepada manusia-manusia dan hamba-hambanya tertentu, maka dia mendapat rahmat Allah masuk syurga. Kita masuk syurga bukan sebab kita banyak pahala. Saya ngaji banyak, zikir banyak. Tak ada. 1000 tahun duduk zikir belum tentu lagi masuk syurga. Belum.
Belum tentu lagi. Kita tak tahu. Ada orang baru sehari tak sempat nak sujud lagi pun, tak pernah semayang, masuk syurga. Semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah. Sebab kita tak ada apa-apa. Kita hanya manusia yang hina, kita manusia yang zalim, kita manusia yang zalim, kita manusia yang penuh dengan kekejian, banyak benda buruk. Semuanya atas rahmat Allah. Kita masuk dengan rahmat kasih sayang Allah. InsyaAllah sambung tentang apa itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan jazaa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal barakah wa salam ala nabi wa fakina fi dalam bitawil. Rijal mungkin masalatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal doa. Alhamdulillah rabbil alamin.